اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3 bayar ke-8 daripada atas. Ilmu Tauhid tajuk dia. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ilmu Tauhid ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Ilmu Tauhid ini dipanggil mabadi ilmu, dipanggil muqaddimatul ilmi, pendahuluan ilmu. Sebelum daripada kita belajar apa-apa ilmu sekalipun, seeloknya sayugianya kita kena tahu juga berkaitan dengan asal usul, berkaitan dengan kedudukan ilmu yang kita nak belajar. Dia kena tahu, dipanggil al-mabadi'u asyarah, dipanggil mabadi 10. Mabadi ni permulaan ilmu, dia ada 10 situ. Sini dia mari 3-4 je sini. Ilmu Tauhid tu nama ilmu, ialah perhimpunan ni dipanggil takrif ilmu. Kemudian tajuk di bawah tu pembicaraannya. Pembicaraan ni kita panggil apa? Maudhu' dia. Panggil apa? Bahasan dia. Ataupun dia panggil agenda dia. Jadi ilmu tauhid ni pembicaraan dia nak cerita hal apa. Di bawah sekali tu dia panggil samarah dia, faedah dia. Apa faedah kita mengaji ilmu tauhid ni? Di sini ada 4 lah kita panggil. Ilmu tauhid tu nama ialah perhimpunan ilmu i'tiqad, dipanggil takrif, pengertian kepada ilmu tauhid. Pembicaraan dipanggil maudhu' dia. Perbahasan dia. Nak bicara bab apa tauhid ni? Faedahnya atau apa faedah kita mengaji ilmu tauhid? Jadi sini ada 4. Dia yang pertama nama ilmu, yang kedua takrif ilmu, yang ketiga pembicaraan ilmu, yang keempat faedah ilmu. Kemudian di antaranya lagi lah yang tidak didatangkan dalam kitab ni adalah dia punya istimdad dia ataupun mustanad dia. Ilmu ni sumbernya mana, ambilannya mana? Tu. Sumber ilmu ni mana? Satu. Kemudian apa hukum belajar ilmu ni? Apa hukum belajar ilmu ni? Itu di antaranya lah. Kemudian siapakah wadih dia? Wadih ni yang mengasas. Siapa yang wadih, yang mengasas? Siapa pengasas ilmu tauhid? Siapa pengasas ilmu fiqh? Siapa pengasas ilmu tasawuf? Ni dipanggil permulaan ilmu, kena ada hak ni.
Mana kita nak panggil apa? Tahu asal usul ke macam mana dia panggil. Dia panggil mabadi asyarah ni pendahulang ilmu 10 perkara dengan nama ilmu, dengan pengertian ilmu, dengan pembicaraan ilmu, faedahnya, hukumnya, tempat ambilannya. Kemudian baru kita belajar. Biasanya dalam kitab besar-besar ada di awal kitab. Tapi biasa kitab Jawi ni dia sini adalah sikit dia cerita. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati pun dia ada panjang sikit lah. Kitab Penawar Bagi Hati ni dia ada tajuk dia nya pendahuluan. Situ dia mari nama ilmu, takrif ilmu tasawuf, sebab kitab Penawar Bagi Hati tak tasawuf. Nama ilmu didatangkan, takrif ilmu didatangkan, pembicaraan ilmu, hantaran ilmu, pembicaraan ilmu didatangkan, kemudian faedah ilmu, kemudian tempat ambilan. Ilmu tasawuf ambilannya di mana, sumbernya, kemudian hukum dia. Itu banyak sikit lah. Dan kitab Penawar Bagi Hati. Biar kita mengaji tu tahulah ilmu tu apa dia, kena tahu sedikit. Kalau kita tak tahu ni kadang-kadang orang ni orang contohnya lah. Contohnya ilmu tauhid ni wadih dia, yang menyusung dianya, yang mengasas dianya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ni pengasas ilmu tauhid, wadih dia, pengasas dia. Bagi orang yang tolak kaedah tauhid sifat 20, maka dia kata pengasas ilmu tauhidnya Imam Al-Asy'ari, Imam Maturidi. Imam Asy'ari, Imam Maturidi ni ulama kemudian, kurung yang keempat. Kurung yang keempat. Kemudian lah. Awal lagi tapi kemudian lah. Jadi macam mana pada masa Nabi SAW, kurung yang pertama, kurung yang kedua, kurung yang ketiganya macam mana? Sebab pengasas ilmu tauhidnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi, kurung yang keempat. Dan sebelum tu macam mana? Dia tak faham. Orang panggil wadih, yang mengasah ni kaedah. Kaedah. Sama juga yang mengasah ilmu fiqh, wadih dia. Yang mengasah ilmu fiqh adalah ulama fiqh yang mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah atau tabi'in. Yang lain semua tabi'in. Imam Syafi'i kita kurun yang kedua. Lepas tu kurun yang pertama, bukan Imam Syafi'i yang mengasah ilmu, kaedah ilmu. Ada. Dia ilmu ni tak boleh nak reka ilmu agama baru. Bukan setakat agama baru reka ilmu ni. Jadi Tuhan lah kalau reka ilmu. Jadi Tuhan. Hak Quran ini sebut dan hak berkaitan dengan ulama Yahudi Nasara tu. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi Nasara menjadikan pendeta padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Yahudi Nasara tidak sembah padri, Yahudi Nasara tidak sembah pendeta. Tapi sebab apa Quran kata mereka Yahudi Nasara menjadikan padri, menjadikan pendeta sebagai Tuhan? Sebab mereka sudah ubah agama. Mereka sudah reka hukum hakam agama. Jadi Tuhan lah tu. Reka hukum agama, ubah agama, bukan setakat jadi agama baru, jadi Tuhan baru pula dah. Jadi pengasah kata ilmu tauhid ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi, bukan diri ilmu tu, kaedah ilmu, susunan ilmu. Faham tak?
Sebab apa? Sebab istimdad, tempat ambilan, wa imma ilmu tauhid, wa imma ilmu fiqh, wa imma ilmu tasawufnya ambilannya Quran dan hadis Nabi. Dah kata pengasah tauhid ni Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kaedah sifat 20 ni mereka yang mengasah. Sama juga dengan kaedah kitab fiqh, ulama fiqh yang mengasah kaedah. Sama juga dengan ilmu tasawuf, dengan bab-bab, dengan tajuk-tajuk, ulama tasawuf yang asaskan. Tapi isi ilmu tu Quran hadis. Dia berkaitan dengan ilmu ni sendiri. Boleh dikatakan semua ilmu adalah rekaan ulama belaka. Semua ilmu rekaan ulama. Apa rekaan ulama? Ulama susun kaedah. Semua ilmu. Kita buka kitab hadis dengan tajuk-tajuk dia. Ada tajuk babul syukri, babul muraqabah, tajuk. Siapa yang buat tajuk-tajuk? Nabi buat tajuk gitu? Tak. Ulama hadis yang buat. Rekanya apa? Rekanya kaedah susunan ilmu. Hak hadis dalam tu hadis Nabi. Tapi Nabi tak ada. Minggu ni kita baca babul ikhlas. Tak ada. Nabi tak bawa gitu. Boleh kata ke semua ilmu direka oleh ulama. Reka sistem kaedah. Sama dengan siapa wadih yang mengasah ilmu tauhid ini? Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kurung yang keempat. Tu dia kata, jadi hak baru tu hak Nabi dak bawa gitu. Ni baik berat masuk umpama ni. Contoh hak nyata. Ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid. Hukum nun mati, hukum mim mati, kemudian ada mak-mak apa semua tu. Hadis mana ayat? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum nun mati ada 5, ada? Ada. Cerita bab izhar ke, ikhfa ke, idgham ke, iqlab ke, hadis mana ayat? Ke mana? Hadis mana ayat? Ini semua rekaan ulama. Tapi ulama reka nama. Tapi kaedah bacaan ni kaedah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kemudian Nabi hak ni Nabi baca gini. Hak ni Nabi baca gini. Bubuh nama untuk memudahkan kita orang kemudian. Itu ulama reka tu. Reka nama untuk memudahkan. Tapi baca kaedah-kaedah hukum-hukum tu hak Nabi baca. Bukan ulama boleh reka bacaan Quran ni. Tapi diri ilmu tu ulama yang buat. Tu kata boleh katakan keseluruhan ilmu yang sampai ke kita ni adalah susunan ulama belaka. Termasuk ilmu tauhid ni pun susunan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tuan susung ni inilah ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan susung macam mana agama sampai ke kita. Susunan Allah Ta'ala ni yang tepat dengan Al-Quran dan hadis. Itu susunan daripada Allah. Rasul tak ada dah. Lahirnya ulama warasatul anbiya. Tuan pun susung kepada ulama, ngeilham kepada ulama, susung kaedah-kaedah tu. Ulama yang susung ilmu ni ulama muqarrabin belaka. Bukan kata ilmu mereka melaut. Bahkan mereka ni orang yang hati hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang susung ilmu di kalangan muqarrabin, aulia illah ni. Betul orang sekarang ni mengaji tak akan tercapai pemahaman sebagaimana ulama terdahulu. Sebab orang sekarang ni ilmu pun bukan cukup sangat. Amalan pula jauh jelak, bukan sempurna amalan. Ulama dulu macam mana? Ulama tu yang mengasah ni. So saya tengok satu rakaman, tengok. Pengasah ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kurung yang keempat ni. Ni bukan hak Nabi ni dia kata. Dan macam dengan pengasah kita, ilmu fiqh, ulama mujtahidin. Imam-imam muktabar. Bukan pada masa Nabi juga. Nak kata mana?
Kaedah. Wujud, kidang, bakok. Tu kaedah ulama yang susun. Tapi pegangan Allah wujud ni pegangan siapa bawa? Pegangan Allah kidang ni siapa bawa pegangan ni? Ni hak Nabi kita bawa. Pegangan Allah bakok kekal ni siapa bawa? Ulama tak boleh reka benda ni. Ni dia kata ni kaedah. Ni Greek, Yunan lah apa semua. Ini semua mengelirukan masyarakat belaka ni. Kita tak wajib ngaji sifat 20. Contohnya. Bisa dengar tak? Kita tak wajib ngaji sifat 20. Kita jawab ke mana? Wajib ngaji sifat 20. Sifat 20 kurung yang keempat. Sebelum kurung keempat berdosa. Imam Syafi'i tak ngaji sifat 20. Imam Syafi'i kurung yang kedua. Berdosa Imam Syafi'i. Dah kalau kata wajib ngaji sifat 20, kaedah sifat 20 kurung yang keempat. Kalau kata wajib Imam Syafi'i mana? Kurung yang kedua. Berdosa Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana tak ngaji sifat 20. Kalau kata wajib. Lepas tu mereka kata tak wajib. Betul ke tak betul? Ini semua mengelirukan belaka ni. Terutama dalam bab pegangan. Walaupun kita boleh tolong tanggung apa maksud kata tak wajib tu. Tapi pokok pangkal mengelirukan, terutama sekali bab pegangan, hukumnya haram. Walaupun kita boleh tolong perjelaskan. Maksudnya sebenarnya kok ning. Boleh jadi kok betul maksud dia. Tapi keliru tak orang? Keliru. Tak wajib ngaji sifat 20. Orang pula memang tak apa nak ngaji dah sifat 20. Sedang molek dia pun tak mengaji. Lepas tu nak betul pegangan ngaji kaedah mana? Dah panggil mengelirukan orang awam tu. Hukumnya haram awal-awal lagi dah. Tapi kalau kita nak tolong perjelaskan boleh. Tak wajib ngaji sifat 20. Betul lah. Yang wajibnya mengenal Allah, mengenal Rasul, berpegang dengan akidah yang sebenar. Itu hak wajibnya. Hak wajibnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka naklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tu mengenal Tuhan tu wajib. Hak wajib yang mengenal Tuhan. Tapi jalannya jalan. Di awal Islam direct kepada Al-Quran. Nak kenal Tuhan. Kita kaedah sifat 20. Maka mengenal Tuhan ni wajib. Direct pada Quran pun wajib. Direct pada sifat 20 pun wajib. Melalui sifat 20 pun wajib. Dan kita nak pakai kaedah mana? Kaedah Quran. Hak asal. Pada masa Nabi direct Quran. Pada masa sahabat direct Quran. Kurung yang pertama, kedua, ketiga direct Quran. Lepas tu kita nak direct Quran. Kita pandai ilmu Quran. Pandai. Ini bukan pandai baca ni. Pandai ada pengertian Quran tu. Hak akidah Quran yang merangkumi satu Quran. Akidah yang merangkumi satu Quran. Kita boleh menguasai. Kan? Akhirnya kita kembali pada kaedah sifat 20. Ulama yang Quran penuh di dada, ulama yang muktabar ambil daripada kaedah Quran, bubuh dalam kaedah sifat 20. Ambil sinilah. Mula-mula. Lepas tu bagi orang yang tertentu, orang yang mendalami ilmu, balik pula kepada sumber asal Al-Quran. Siapa? Orang-orang tertentu sahaja. Pekat kita ni ambil ni, kaedah ni. Jadi maknanya kalau kita tak boleh nak capai kaedah Quran, kita nak mengenal Allah cuma tercapai melalui kaedah sifat 20, maka wajiblah mengaji kaedah sifat 20. Tapi sebenarnya yang wajibnya mengenal Allah, mengenal Rasul. Dah kita kembali pada Quran direct Nampak sekarang ni ada seruan. Seruan tu kalau kita dengar hospital lalu, mana? Kita bak akidah ni tak sudut baloh lah. Kaedah sifat 20 ke, kaedah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ke, tak sudut baloh lah. Kita balik pada Quran je. Waktu hak Nabi bawa, kita balik pada Quran. So kira-kira sifat 20 lah. Seruan seumpama ni memang bunyi mani. Sebab apa? Quran asalnya. Tapi beracun. Siapa yang boleh balik pada akidah Quran?
Kita tak reti. Kita kena cari guru. Guru mana yang betul-betul memahami akidah satu Quran? Ada. Jadi seolah-olahnya sifat 20 ni bukan Quran. Bukan akidah Quran. Seolah gitu lah. Sebab bila kata tak usah duk balas sifat 20 lah. Kita balik pada akidah Quran. Dah akidah sifat 20 ni akidah ke apa? Bukan akidah Quran. Bahaya. Orang dah pun nak ngaji mana dah akidah sifat 20. Ada kata payah. Dia sebenarnya kalau payah, kalau apa ke, bukan kaedah sifat 20. Sifat 20 ni 1000 tahun lebih dah. Seluruh pelosok dunia. Kalau kaedah sifat 20 ni payah, lama dah pupuhnya. Cuma kadang-kadang, yelah, yang jadi rosak nama kaedah ni, orang yang bawa. Itu kadang-kadang yang merosakkan nama kaedah ilmu tu. Sebab kadang-kadang guru ni tidak mursyid. Dia hanya membaca sendiri. Akhir tak tahu hak mana kau hak yang perlu ditekan terlebih dahulu, keutamaan ni, ahammu dia hak mana, keutamaannya hak mana dalam pengajian kaedah sifat 20 mana hak asal-asal fardhu ain. Mana kalau kita ambil kitab tu kecil je, hak kecil je, macam mana kita nak kupas biar cukup fardhu ain hak dalam tu. Ni kena mursyid sungguhlah dapat ilmu tauhid ni. Kalau kita ambil kitab macam Fatih Faridah ni pertengahan. Dalam ni pun banyak dah fardu kifayah. Pada masa kita ngajar kita kena cerita hak ning fardu kifayah. Maknanya tupu molek lah. Sebab belajar ni bukan belajar sunat ni, belajar fardu kifayah. Kalau pandai pula bukan pandai ilmu sunat, pandai ilmu fardu kifayah. Tapi kalau tak boleh lagi pun tak apalah. Semulalah pulaknya. Hak asalnya mana hak pentingnya? Hak asal-asal fardu ain. Kata-kata orang mengajar. Ni kadang-kadang perlu ditukang-tukang. Selagi tak ingat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tak kalih. Disuruh tu ngapa? Nafsiyah ada berapa, salbiyah ada berapa, ma'ani ada berapa, maknawiyah ada berapa. Selagi tak ingat ni, dia kata tak kalih. Tak pindah. Orang tua bukannya mudah nak ingat, mudah je sebenarnya, tapi payah yang malih. Itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Biarlah dulunya orang tua ngaji nak betul pegang hak asas-asas je. Yang suruh ngapa kau orang tu ngapa tu buat benda. Ni bawakan lah. Bawakan. Macam-macam ni. Kau tu dengar. Tu dia tak ngajar sifat 20. Dia ngajar fiqh. Orang tanya dia, kita nak ngaji kenal Tuhan. Tauhid Kawan tu jawab kan ni, sebelum nak kenal Tuhan ngaji kena air dulu. Ngaji kena air dulu. Ada kena air. Air mutlak hak mana, air musamma hak mana, air musyamma hak mana, air naji hak mana. Sebelum nak kenal Tuhan ngaji kok kena air dulu, dia kata. Awaluddin ma'rifatul awal agama kena air gitu. Kita awaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Tuhan. Dia suruh kena air dulu, barulah ngaji kena Tuhan. Ni lagi berat ni. Dia kadang-kadang jadi orang salah faham kedudukan ilmu kaedah 40 ni. Bawakanlah. Bawakan. Tapi tak ada dah kaedah yang terbaik untuk orang awam, kaedah sifat 20 tak lagi dah. Orang yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Kalau kita tengok rakaman tu, dia buat gelak ketawa je dalam kuliah dia. Allah ada, lawang tak ada. Allah ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang kalah tak ada. Allah ada ke tak ada ni sebenarnya? Sekali ada, sekali tak ada ni. Ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang kalah Allah, Allah pun jadi tak ada. Dia ngani. Lepas tu dia gelak ketawa sama-sama dia. Pernah sekali satu program forum agama, dia punya pengusi ustaz, dia punya ahli panel doktor, ahli panel. Tajuk bukan tajuk pegangan, tapi pengurusi ni dia macam yelah nak buat kelakar sikit lah. Dah pengusi kan, nak ceriakan. Jadi sebelum diserah kepada doktor tu sebagai ahli panel, dia cakap pasal saat ni kan.
Tuhan ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas bawang tak ada. Kalah Tuhan. Dia macam wak gurau. Lepas tu dia pun suruh pada pengurusi. Tajuk ni tak bukan, forum tu bukan tajuk akidah. Tapi pengurusi ni, dia bidah hak ni dulu. Kita kaedah ulama susun, ulama umat muktabar susun kaedah sifat 20. Kalau tengok kepada ulama-ulama yang mengikuti kaedah sifat 20 ni, ratus-ratus ribu ulama muktabar. Kita jangan buat main-main kaedah ni. Kaedah yang penuh dengan keberkatan yang duk main. Kalau kata payah tu kita yang memayahkan. Kalau kita kata tak faham kerana kita dia betul balik. Barulah dia pergi kepada hak tajuk yang diserahkan kepada dia. Dia beri dulu. Faham tak? Dia bidah lah kita kata. Dia main gitu. Ni doktor. Pengurusi ni ustaz biasa je. Kena dia. Dia nak buat ceriakan majlis. Yang main benda gitu. Tapi orang yang mempermain-main kaedah sifat 20 ni lah, siapa pada persoalan pegangan, terutama sekali bab qada dan qadar, guli batin. Bukan takat tergelincir dah lah, tersembang. Tergelincir ni gitu je, tersembang terus kan. Siapa lagi persoalan qada dan qadar? Siapa ni? Pak mempermain-main kaedah sifat 40 kan. Jadi di kalangan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, boleh hurah qada qadar ni tak ada kaedah lain. Kaedah sifat 20. Tak ada sifat 20. Tak ada kaedah lain. Nak hurah qada dan qadar, tak ada sifat 20. Baru kita pergi kepada sumber. Hak dalil ahli sunnah ni gini dalil dia. Bab qada qadar dalil dia gini. Tapi mula-mulanya memang kita boleh memahami qada dan qadar, rukun iman yang keenam memang kaedah sifat 20. Lepas tu dalil tu kita ngaji peringkat yang kedua pula. Naik selapis lagi, jumpa pula dalil-dalil kemah lagi. Tapi mula-mula nak istah pegangan kaedah sifat 20. Sebab tu kata orang yang memahami kaedah sifat 20 ni, siapa bab qada dan qadar memang nyembang. Macam-macam fahaman. Fahaman pula bukan terpesong sikit-sikit. Hak ni hak ada dalam rakaman-rakaman. Tak ada. Maknanya kita kena tahu jugalah sebersedikit sejarah ilmu, apa semua kaedah ilmu. Sebab di awal Islam, kurun yang pertama, kurun yang kedua, ketiga, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'in. Kalau ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam clear. Pada masa sahabat, pada masa Khulafaur Rasyidin contohnya, clear dalam bab pegang. Kalau ada sedikit-sedikit pun persoalan porong. Selepas ada Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Bani Umayyah pun clear lagi. Kurun tabi'in masih lagi clear dalam bab pegangan. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, maka agama sudah berkembang. Mana panggil apa? Peluasan dia tu panggil apa? Ialah agama tu berkembang. Satu-satu negara tunduk di bawah kerajaan Islam, satu-satu negara tunduk bawah kerajaan Islam ni jadi keluar. Panggil apa tu? Jajahan. Tak pergi jajahan tau. Apa keluar? Jadi yang masuk Islam ni sudah jadi mari daripada berbagai-bagai kaum. Bukan lagi orang Arab. Orang Ajam. Orang Ajam ni orang yang macam kita lah, orang Ajam, orang yang tidak yang bukan bahasa Arab, bukan orang Arab. Mana kita ni kan orang Arab kan. Quran hadis kita dengar saja je tak faham sebab bukan bahasa kita. Tu. Pada masa pemerintahan Abbasiyah ni agama sudah meluas. Kemudian yang menyampaikan agama pada masa sahabat kuat. Pada masa tabi'in kurang sikit daripada sahabat. Pada masa tabi'in kurang sikit daripada tabi'in. Dia kau kurang. Tapi agama ni kau luas. Orang masuk Islam kau luas. Bukan pula bangsa Arab. Jadi baca Quran pun dengar saja je lah. Kena ngaji suku pula untuk memahami Quran. Di sini timbul kaedah sifat 20 ni. Kurun yang keempat. Pada masa Nabi, pada masa Nabi tu tak cerita, tu clear. Pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, simple tu. Direct Quran hadis je. Tak banyak cerita. Kemudian ni pula. Contoh pada masa kita. Tanpa kita ngajikan kaedah sifat 20, macam mana kita nak berpegang akidah yang sebenar?
Satu ayat Quran pun kita tak pandai. Baca tu pandai sangat lah. Khatam Quran bacanya. Kadang-kadang Quran suti dada hafaz. Tapi apa Quran tu kata? Tak tahu pun. Tak erti bahasa Arab. Lepas tu keluar kaedah sifat 20. Tu sejarah dia. Jangan duk petikan lah. Kemudian kita pun nak bawa pada akidah Quran. Baguslah. Tapi orang-orang yang tertentu dah situnya. Bukan semua orang dah. Terkadang orang belajar tafsir Quran, bukan tafsir ambil satu-satu ayat, tafsir satu Quran, start pada Al-Fatihah sampai ke An-Nas, sampai An-Nas balik semula pada Al-Fatihah, pada satu Quran. Dia ngaji bertahun-tahun, berbelah-belah tahun belajar. Tak kira hujan panas, sejam lebih baru sampai tempat pengajian dia. Sejam setengah baru sampai tempat pengajian dia. Hujan panas tak kira. Balik dah ngaji tafsir Quran. Bila pergi pada kaedah sifat 20, ajar bab pegangan ke mama. Bab qada pun ke mama. Pegangan yang terpesong. Tak cukup ke ilmu tafsir Quran satu Quran? Cukup. Tapi cukup ni cukup lengkap dah alat yang nak menyampaikan. Yang menyampaikan memang mahir, pakar dia. Daripada Quran tu boleh kupas bab pegangan. Kita yang menerima ni pula padang nak tadah ke tak? Ini pengajaran. Belajar belah-belah tahun Quran tafsir sampai ke habis balik dah. Tapi bila cerita bab pegangan balik pada kaedah sebab 20 tak lulu. Tak lulu bukan pegangan yang dah sebesar. Pegangan yang kapi. Apa tak? Ini contoh pengajaran. Bukan yang salah faham ni kaedah Quran, kaedah terbaik. Tapi siapa yang nak menyampaikan? Orang yang betul-betul mahir Quran hadis bab pegangan. Siapa kita yang nak menadah, yang nak menerima? Dia gitu. Ada kaedah sifat 20. Ini kalau kita kata mukadimah bab ilmu lah. Mukadimah bab ilmu sifat 20. Tapi mana kalau dah betul apa semua tu bukan ilmu. Itu penyampaian. Bukan, jangan salahkan ilmu. Jangan salahkan ilmu. Tambahan pula di awal Islam ada golongan yang terpesong. Bila agama ni meluah, jadi hak masuk Islam pun bagai-bagai. Hak terpesong pun kadang-kadang mereka pun berdalilkan Quran juga, tapi salah pemahaman. Kalau kita buka dalam kitab-kitab besar, di Ahli Sunnah wal Jamaah didatangkan dalil Quran. Qadariyah didatangkan dalil Quran. Jabariyah didatangkan dalil Quran mengikut pahaman mereka. Kitab besar lah ni. Lepas tu ulama Ahli Sunnah akan perjelas balik di mana kau salah faham. Qadariyah kena dalil Quran tu. Salah faham dia bukan kata betul pegangan, tidak. Dia dalil Quran kan, dia salah faham pengertian Quran. Sebab itulah dia dulu dia panggil ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah mana bukan orang barang-barang, orang berilmu. Lepas tu dia panggil ulama Mu'tazilah. Terkadang golongan ni boleh menguasai, boleh mempengaruhi khalifah Islam. Mereka bukan sebarangan orang. Tapi dengan jasa al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama tabani lama-lama pahaman ni jadi pupuh gitu. Akhirnya daripada ilmu yang disusun oleh ulama muktabar ni, kita boleh berpegang dengan akidah Al-Quran yang sebenar dalam keadaan kita satu ayat pun kita tak jumpa. Faham tak? Kemudian kita pun ngaji kau tinggi sikit. Pergi pada ayat Quran. Ni bepak kita pegang lama kening. Tapi kita pegang tu pegang akidah mana tu? Akidah Quran. Walaupun kita tu tak reti Al-Quran pun. Jadi pegang kita tepat akidah Quran. Terdahulu ada orang yang memang Quran dia pandai, tapi salah pemahaman, tubik Qadariyah, tubik Jabariyah, terpesong ahli neraka. Kita orang kemudian ni Quran tak pandai, boleh pegang akidah Quran. Ini jasa ulama muktabar yang menyusun ilmu ni.
Ini apa panggil? Yang diilhamkan oleh Allah kepada ulama-ulama ni, dia kalau muqarrabin, orang yang hati sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang ni syariat pun tak lepas, cakap kabur mutegong pun habis-habis ni. Lepas tu nak lawan ulama-ulama mutabar terdahulu. Yalah, kadang-kadang kita dengar-dengar tu dalam bab-bab pegangan ni berasa bimbang. Cakap-cakap tu jelas tak jelas. Contoh, apa yang berlaku ni, nisbah ilmu sains ni akan kembali kepada Allah. Akan kembali pada Allah. Macam contoh kita makan nasi. Kita makan nasi ni, mari mana nasi? Mari daripada padi. Padi mari mana? Mari daripada Allah. Walaupun bukan Allah yang buat, tetapi petani, apa petani ada? Tanah padi ke pesawah? Petani kat mana? Pesawah, petani sama je dah. Ke petani ni orang tanah sayur ke mana? Pesawah dah. Ke je belaka? Tak kenal dah pesawah petani, kena pengilang je. Kita kena pengilang. Kilang mana kau order packing beras? Kita kena pengilang je. Jadi penanam padi ni lah. Walaupun bukan Allah, tapi penanam padi ni jadi boleh tanam padi, siapa yang letak tenaga di dia? Siapa letak tenaga di dia? Allah yang letakkan. Jadi mana berkait dengan Allah jugalah. Walaupun yang menanam tu petani, tapi petani ni kekuatan tu dari mana? Allah yang letak. Kemudian benih padi ni, hak jadi padi ni, benih lah. Tapi asalnya dari mana? Asal hak mula-mula dulu, dari mana asalnya? Benih mula-mula dari mana? Allah buat. Mana mari dari Allah juga. Sebab benih mula-mula asal jadi padi. Sekarang ni benih ni sudah apa mana? Bercambuh banyak dah ni. Tapi jangan lupa lah, hak asal hari itu, mula-mula hari itu, hak jadi padi tu Allah buat. Sekarang ni sudah benih, sudah jadi bercambuh, jadi banyak. Kemudian yang menanam pula Allah letak tenaga di dia. Ni kena mak molek. Kalau tenaga tu yang menggerakkan tubuh, tenaga tu yang jadi boleh bertani, boleh tanam padi pun semua, itu qadariyah, bukan di sunnah. Kemudian jadi padi, tumbuh padi ni daripada benih ni, bukan benih tu yang buat. Bukan hanya Allah buat mula-mula je. Kau nak bercambuh tu bukan Allah buat. Setiap perkara yang berlaku Allah buat daripada tak ada kepada ada. Bukan hak dulu, hak sekarang pun. Tu perbuatan Allah. Buat benda hak ada dah, cuma siapkah, itu usaha kita. Usaha kita. Kita usaha. Ada tak benda yang kita usaha ni kita buat daripada kosong kepada ada? Cuba royak. Usaha kita. Satu benda tu kita buat dalam usaha kitanya daripada tak ada kepada ada. Cuba royak ke apa? Tak ada. Kita cuma proses lah. Hak ada dah tu kita pun buat jadi. Faham tak? Kenapa kita buat daripada kosong kepada ada? Kalau kita masak ambil bahan. Kita bubuk jadi. Kita buat bangunan, kita ambil daripada bahan. Kita ipung-ipung jadi. Itu usaha kita. Adapun perbuatan Allah daripada kosong kepada ada. Bukan Allah buat menggunakan bahan, bukan Allah buat menggunakan alat. Tidak menggunakan benih, tidak menggunakan bahan. Allah buat semua makhluk ni daripada kosong kepada ada. Itu perbuatan Tuhan. Maknanya Allah buat jadi tak ada pada ada ni bukan asal benih padi je. Saat sekarang tumbuh padi, Allah tumbuhkan daripada kosong kepada ada, bukan daripada benih. Kalau Allah menjadikan padi itu daripada benih, berarti Allah melakukan apa-apa menggunakan bahan, tidak keesaan pada perbuatan. Tidak keesaan pada perbuatan. Zahir lah. Ayat menceritakan zahirnya kita ni dijadikan
Khuliqa mimma indafik, khuliqa mimma immahin. Itu zahir. Kita dijadikan daripada air mani. Itu zahir. Hakiki perbuatan Tuhannya, Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Air mani itu tuang susung di sebuah zahir susunan Allah. Tapi yang menjadikan kita ni, Allah buat daripada tak ada kepada ada, bukan menggunakan air mani. Tapi Tuhan atur asbabnya air mani. Tuhan atur asbab. Tapi bukan Tuhan jadikan mesti daripada air mani. Tuhan jadikan Nabi Isa AS tidak menggunakan air mani. Itu hakiki yang sebenarnya. Tapi asbab Tuhan susunnya air mani. Tapi adakah Tuhan jadikan menggunakan bahan air mani? Tidak. Tuhan menjadikan daripada tak ada kepada ada. Itu pegangan kita. Quran sebut kata dijadikan dari mani, itu asbab zahir. Bukan hakiki dia gitu. Sebab kalau hakiki Tuhan nak menjadikan, Tuhan menggunakan bahan, Tuhan menggunakan alat, makna Tuhan menggunakan makhluk untuk menjadikan makhluk. Tuhan menggunakan air mani untuk menjadikan manusia. Air mani makhluk, manusia makhluk. Berarti Tuhan menjadikan makhluk, menggunakan makhluk. Itu bukan keesaan pada perbuatan. Mana apa keesaan pada perbuatan? Allah menjadikan daripada tak ada kepada ada. Tapi zahir susunan Tuhannya, ada air mani, ada benih, itu zahir sahaja. Itu asbab zahir. Kita pun semar benih situ, maka tumbuh pokok. Kita semar benih padi, tumbuh padi. Tumbuh padi itu Allah yang jadikan. Daripada zahirnya, situ kita buah benih. Itu zahir. Tapi Tuhan jadi sungguhnya, daripada tak ada pada ada. Lepas tu macam mana? Tak sudah semar. Lepas tu kita tunggu situ bila nak tumbuh padi. Benih tak ubuh kan? Bila nak tumbuh padi, bila nak tumbuh lada. Benih lada ubuh ke tak? Tak. Tuhan buat daripada tak ada pada ada, bukan daripada benih. Tunggu kat situ. Tunggu sampai bila? Tunggu mana Tuhan tak tumbuh dah tu sebab Tuhan atur asbab. Asbab tu Tuhan atur. Asbabnya kita gibuh benih padi situ, maka tumbuh padi itu asbab saja. Hakikinya Tuhan menjadikan dia tak ada pada ada. Bukan hanya benih yang pertama padi itu je Tuhan buat. Kemudian bercambah benih padi, bukan Tuhan buat, bukan. Bukan setakat, kena ingat. Benih ada banyak-banyak sekarang ni, mana asalnya? Asalnya Tuhan buat. Sekarang ni sudah Tuhan dah buat dah sebab dia sudah bercampur dah. Itu bukan pegangan ahli sunnah. Di kita petani ni, Tuhan letak tenaga. Betul? Tuhan letak tenaga, Tuhan letak kekuatan. Tapi tenaga tu tak berkah. Yang menggerakkan petani tadi, perbuatan Allah. Bukan perbuatan tenaga Allah. Bukan perbuatan tenaga Tuhan letak. Kalau berpegang bergeraknya petani itu, pesawah tu dengan tenaga Tuhan letak, itu qadariyah. Ni kata kadang-kadang dalam radio ni siaran terbuka ni, satu Malaysia. Mana semuanya mai daripada Allah, walaupun tak nampak situ Allah sebab Allah letak dah tenaga di petani. Tenaga itulah pula. Kemudian benih ni asal jadi, asal hari tu mula-mula siapa yang buat benih? Walhal saat sekarang pun benih Allah buat, bukan bercampur daripada benih yang lain. Saat tumbuh padi Allah yang buat, bukan benih tu yang buat. Itu pegangan kita. Ini keesaan pada perbuatan. Jadi nak kemah ni, kita ngaji kaedah sifat 20 sampai di sifat wahdaniyah, dia akan pecah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Ini semua kaedah sifat 20. Kembali pada kaedah sifat 20. Yang menyusung, yang wadih dia memang Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kurung yang keempat. Saya pernah dengar sekali. Kita padang qul huwallahu ahad je. Padang qul huwallahu ahad. Sifat 20 hak benda kata dia. Quran. Masa Nabi mana dia sifat 20? Quran. Ni mari mana ni? Kekeliruan fahaman ni. Orang yang menyampaikan cakap seumpama ni diikuti oleh orang awam yang jahil, mengelirukan haram awal-awal lagi dah. Padang qul huwallahu ahad juga. Hak tu Nabi bawa. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad,
Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Lepas tu dia pun cerita, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dia kata, dah awak ambil mana pula tu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Awak ambil mana pula situ? Situ ahad je sepatah. Esa sudah lah. Yang awak pergi pecah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Quran dah sebut gitu. Itulah kaedah sifat 20. Saat ni dia kata tambah kaedah sifat 20. Padang qul huwallahu ahad. Bermula Allah Ta'ala Tuhan yang esa, lepas tu dia pecah pula esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tu kaedah sifat 20. Ni pening apa panggil siang. Lepas tu Allahus Samad, tanya dia pula. Allahus Samad tak ingat makna lagi yang mula dia kata. Nak kembali pada kaedah Quran. Allahus Samad. As-Samad tu nama Allah. Sekali tu je disebut dalam Quran As-Samad ni. Apa makna As-Samad? Tak tahu pula dah. Lepas tu pakai kaedah Quran kan ni. Hak tu bik keesaan pecah 3 tu ulama pula. Pecah per 3. Kan kita duk baca lepas semayang kan, hak Nabi suruh baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu kan, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak Nabi baca la ilaha illallah, la nafi, illa isbat balik, dia bagi nafi isbat. Tahu tak nafi isbat? Ada lagu kan nafi dan isbat. Nafi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan nafi, didatangkan isbat. Bukan kata wa ilahukum ilahun wahid. Itulah dah. Ini dah ada. Jadi la ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Dinafi dulu, kemudian diletak balik Allah Tuhan. Kenapa tu? Allah saja Tuhan. Tu. Nafi isbat, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna apa? Allah jua Tuhan. Gini contoh. Dia buat contoh lah. Sekarang ni kita janji pakat nak mari belaka. Tiba-tiba pakat tak mari. Pakat tak mari. Seorang je mari. Kalau kita kata Muhammad mari, kalau kata Muhammad mari ni tak jelas lagi tu. Kalau kata Muhammad mari, dah orang lain ke mana? Orang lain. Tapi kalau kata dok mari belaka melainkan Muhammad, faham tak lain dah. Muhammad mari, orang akan tanya lagi, dah orang lain ke mana? Orang lain janji nak mari belaka kan, takkan Muhammad je mari, macam tu. Tapi kalau kata dok mari belaka melainkan Muhammad, nak tanya lagi, faham tak? Kita tanya lagi, dah orang lain mari ke dok? Sebut dah sana kan, dok mari belaka, janji saja je, cakap je dok mari belaka melainkan Muhammad. Maka kau dak tanya dah. Sebab apa? Sebab maknanya mamak saja mari. Itu makna dia. Kalau kata siapa mari tadi? Muhammad mari. Lepas tu orang lain tak mari. Kena soal pula. Kalau tanya siapa mari tadi? Tak mari belaka mamak seorang je mari. Kau faham dah. Mana apa? Mamak saja mari. Tak? Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana apa? Allah jua Tuhan. Nafi isbat tu. Kemudian wahdahu, hal keadaan Allah ni esa. Dah la ilaha illallah bukan esa dah. La ilaha illallah wahdahu, lepas tu hujungnya la syarikalah. La ilaha illallah tu esa dah. Datang pula wahdahu, hal keadaan Allah ni esa pula sekali lagi. Kemudian la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, bukan esa. Berapa kali esa situ? 3 kali keesaan. Itu pecah pada keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan.
Situ 3 keesaan. La ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Wahdahu, hal kadang Allah esa. La syarikalah, tak ada sekutu, Allah jua Tuhan. 3 situ tu. Itu pecahan ulama. Tapi sumbernya daripada Quran dan hadis. Bukan ulama boleh reka. Tak ambuh sifat 20 nak kembali pada Quran. Qul huwallahu ahad cukup dah. Allahus samad makna pun tak tahu lagi. Ni. Tapi orang awam seumpama di mana dia ambil percakapan seumpama ni? Apa ni mengelirukan? Ulama hanya susun kaedah. Sumbernya wadih ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Istimdak dia Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia ilmu tauhid. Itu nama. Ini panggil permulaan ilmu. Yang mengasah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Nama ilmu, ilmu tauhid. Tarikh ilmu ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil dari akal dan dari hadis Quran. Itu dia punya tarikh dia. Nama ilmu tauhid. Tauhid itu mana apa? Kenapa pembicaraannya nak mengesakan Allah? Kadang-kadang dipanggil ilmu usuluddin. Tahu? Ilmu usuluddin ni kerana dia adalah umbi agama. Dia panggil ilmu usuluddin. Kadang-kadang dia panggil ilmul kalam. Tapi kita ilmul kalam kita jarang dengar. Tapi kalau kata mutakallimun, itu ulama tauhid. Ilmul kalam salah satu dari nama ilmu tauhid. Sebab pembicaraan kalam ni panjang. Dan di antara tempat tergelincir pun persoalan bab kalam. Lepas tu nama ilmu kalam. Tapi kita sahurnya ilmu tauhid dengan ilmu usuluddin. Tapi apa ni masyhurnya ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab ilmu ni nak membicarakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengaji, kita berpegang secara tafsir 20 sifat, tapi asas sifat Tuhan adalah wahdaniyah. Itu asas. Asas sifat Tuhan, kita ngaji hak 20 secara tafsir secara satu-satu tu adalah wahdaniyah. Itu asas sifat. Bila Allah esa, ada dak Allah? Adalah. Bila Allah esa, tiada Tuhan yang lain, mesti Allah ada, tidak ada permulaan. Sebab Allah je Tuhan kan? Kalau Allah asal tak ada, siapa nak buat Allah? Sebab tak ada Tuhan lain. Jadi bila Allah je Tuhan, mesti Allah ada, tidak ada permulaan, kidam. Ambil mana? Ambil daripada wahdaniyah. Itu asas sifat 20 keesaan. Apabila Allah je Tuhan, mesti Allah bersifat dengan kudrat, mesti Allah bersifat dengan iradat, mesti Allah bersifat dengan ilmu. Sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Allah je Tuhan. Itu mari daripada wahdaniyah. Asas kepada sifat 20. Nama ilmunya ilmu tauhid. Tauhid itu mari daripada wahdaniyah tu. Kalau kita mengaji sifat Rasul, asas sifat Rasul adalah amanah. Itu asas sifat Rasul. Apabila Rasul amanah, maka Rasul pasti benar, tak akan dusta. Sebab dusta tidak amanah. Bila Rasul amanah, pasti Rasul menyampaikan. Kalau Rasul tidak menyampaikan, semuanya itu tidak amanah. Itu asas sifat Rasul, amanah. Asas kita ngaji sifat Tuhannya wahdaniyah, keesaan. Nama ilmunya ilmu tauhid. Nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu nama ilmu. Kemudian takrif ilmunya ialah perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil dari akal dan dari hadis Quran. Ilmu tauhid ni ilmu bab pembicaraan i'tiqad. Adapun kalau ilmu fiqh, nama ilmu fiqh, nama ilmu al-fiqh, nama ilmu fiqh. Istilah ilmu fiqhnya ilmu pembicaraan amalan-amalan, amalan-amalan zahir, bukan amalan pegangan. Ni ilmu i'tiqad, ilmu kita pegang di akidah. Kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh, ta'rif ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan hak daripada anggota zahir. Itu ta'rif ilmu fiqh. Ta'rif ilmu tasawuf pula, ilmu yang mana dengan ilmu ni kita tahu
sifat hati, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Itu takrif ilmu tasawuf. Takrif ilmu tauhidnya ilmu perhimpunan perhimpunan ilmu i'tiqad. Hak jenis hak bahasa pegangan ni. Sama ada berkait dengan ketuhanan, sama ada berkait dengan kerasulan, sama ada berkait dengan sam'iyat. Perkara-perkara yang diambil dengar, yang diambil di Quran dan hadis. Sam'iyat ni macam mana? Barzah ke? Tiuk sangka kali yang pertama, tiuk sangka kali yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar, ada syafaah, ada mizan, ada hisab, ada mizan. Itu dipanggil ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan, pegangan. Itu takrif ilmu tauhid. Ini pendahuluan ilmu. Apa nama ilmu, apa takrif ilmu, pembicaraannya apa, faedahnya apa. Tapi tadi kita lebih kepada hak wadih dia. Siapa yang mengasas? Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Asasnya apa? Asas kaedah. Sumbernya istimdad dia, sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia panggil ilmu agama. Kalau bukan sumber Quran hadis, itu bukan ilmu agama, itu ilmu apa bang? Ilmu sesat lah kata kau. Sumber ilmu tauhid Quran hadis, sumber ilmu fiqh Quran hadis, sumber ilmu tasawuf Quran dan hadis. Itu panggil istimdad dia. Jadi kalau nak kira permulaan ilmu ni, tahu nama ilmu, istilah ilmu, siapa yang mengasah ilmu, kemudian apa hukum belajar ilmu, bawah tu pula pembicaraan ilmu, guna faedah ilmu. Itu di antaralah hak perkara yang kita seeloknya tahu sebelum kita belajar mana-mana ilmu. Ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, sama. Cuma kadang-kadang kitab kecil ni ditawar hari lah. Tapi kitab Fatih Faridah walaupun kecil ada ni. Dan kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf, walaupun kitab tu tak besar mana, dia ada muqaddimah ilmu. Dia cerita bab ni. Tapi kalau kita buka kitab pekok-pekok kecil-kecil tak ada lah. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab Arab, semua dia ada belaka lah. Sebab mana apa kita sebelum nak bicara ilmu tu, kita kena tahu jugalah dia punya kedudukan dia. Tahu? Tapi walaupun dalam kitab tu tak datang kan, tapi dalam pengajaran, orang ngajar akan ceritalah juga sikit-sikit. Walaupun tak ada di awal kitab, tapi dia akan cerita. Ni kitab ni pekoh, nak cara hasmayang bang, nak betul amal zahir, sumbernya Quran hadis, belajar pekoh ni fardu ain, contohnya. Dia akan ceritalah. Faedah ngaji pekoh ni, kalau kita tak ngaji, macam mana nak pastikan kita betul-betul taat kepada Allah zahirnya. Sebab nak taat pada Allah zahirnya, kena ada ilmu. Semayang taat, semayang dengan ilmu, bukan semayang adat. Puasa taat, puasa dengan ilmu, bukan puasa adat. Itu faedah ngaji fiqh. Biar kita ni betul-betul junjung perintah Tuhan, buat perintah Tuhan. Buat perintah Tuhan ni bukan kata buat semayang gitu, bukan. Buat perintah Tuhan ni semayang sempurna syarat rukun. Nak sempurna syarat rukun ni ambil ilmu fiqh. Itu faedah dia, kita kata contohnya. Maka walaupun dah kita fiqh cek-cek tidak hari benda ni, tapi dalam pengajaran tu akan disentuh. Tapi kalau kitab hak lusi sungguh, awal-awal tu dia akan sentuh secara bertulis lah, bukan secara huraian semata-mata. Contoh macam kitab kita ni, nama ilmu, tarik ilmu, bawah tu pembicaraan dan faedah belajar ilmu tauhid. Pembicaraannya mengenal zat Allah dan Rasul. Itu maudah pembicaraan. Ilmu tauhid nak ngaji bab Tuhan dan Rasul. Sifat yang wajib hak mana, sifat hak haru hak mana, sifat hak mustahil hak mana. Adapun maudu' pembicaraan ilmu fiqh, hak amalan kita ni, hak kita nak buat. Maudu' pembicaraan ilmu tasawufnya pula, maudu' hantaran dia, pembicaraan dia adalah persoalan hati masing-masing. Itu dia punya pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan berkaitan dengan Tuhan dan Rasul. Ilmu fiqh berkaitan dengan amalan kita. Ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat-sifat hati. Ada sifat yang datang tu sifat baik, ataupun sifat yang datang tu sifat yang mazmumah. Wallahu a'lam.